Taiwan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan pengerusi dan seluruh jawatan kuasa surau, Fadil Imam, Bilal, Muslimin Muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan perkongsian dan pengajian kita Maghrib ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan kepada kita nikmat dan juga masa, kelapangan dan juga keinginan untuk kita mempertingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menulis setiap amalan kita pada setiap hari, sama ada ianya kecil pada mata manusia ataupun ianya besar dan banyak, maka kita mengharapkan agar Allah menjadikan serta menggolongkan amalan kita itu sebagai amalan yang soleh insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-31. Masih lagi di bawah tajuk Adabu Dukhulil Masjid. Adab-adab masuk ke dalam masjid. Seperti mana yang kita telah pun telusuri bersama daripada awal kitab Bidayatul Hidayah, tulisan Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala, adalah merupakan kitab berkaitan tentang adab, dan ianya dibahagikan kepada tiga. Pertama, bahagian pertama adalah adab-adab yang kita berada di dalamnya, iaitu adab di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah dan ketaatan insya-Allah semua orang mampu, namun Al-Imam Ghazali rahimahullah turut menggariskan adab-adab di dalam pelaksanaan sesuatu perkara ketaatan kepada Allah. Bahagian kedua nanti kita akan masuk tentang adab di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya nanti, bahagian terakhir, kita akan lihat insya-Allah berkaitan adab-adab di dalam muamalah ataupun urusan pergaulan perjalanan hidup manusia secara umumnya seharian. Kita berada dalam tajuk Adab Dukhulil Masjid. Maka penulis iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَلَا تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ التَّحِيَّةِ. Apabila kamu masuk ke dalam mana-mana masjid, maka kamu jangan duduk sehingga kamu salat terlebih dahulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Bagaimana pula kalau sekiranya seseorang itu melaksanakan terus, dia sampai itu dah azan, dilihat di cermin digital menyatakan di antara azan dengan iqamah mungkin tinggal lagi 5 minit countdown dia ataupun 6 minit, maka dia terus memilih untuk buat salat sunat rawatib qabliyah contohnya. Adakah terangkat salat sunat tahiyatul masjid? Konsepnya begini, apabila kita masuk ke dalam masjid, adabnya adalah untuk tidak terus duduk, melainkan kita dah laksanakan solat sunat terlebih dahulu, ataupun terus kepada solat fardu. Apa-apa solat yang kita laksanakan di dalam rumah Allah, di masjid, maka itu adalah merupakan solat sebagai tanda greetings, ataupun penghormatan kita kepada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan tahiyatul masjid, tahiyah
samalah di dalam ungkapan kita baca ketika duduk tahiyat awal, kita pun sebut tahiyah yang awal dan juga tahiyah ataupun tahiyat akhir. Kita mulakan bacaan dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Makna perkataan at-tahiyyat yang kita baca adalah ucap selamat, ucap alu-aluan ataupun permulaan kata yang baik dan penuh sopan serta diberkati kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu, kalau sekiranya dia melakukan masuk dalam masjid, dia buat solat sunat wudu contohnya, sebab dia baru saja berwudu, ataupun dia buat solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, ataupun dia terus buat solat sunat qabliyah zuhur ke ataupun qabliyah isya dan sebagainya, maka ia juga dikira sebagai penghormatan ataupun tahiyat kepada rumah Allah ataupun masjid. Fa in lam takun ala taharatin aw lam turid fi'laha, tapi kalau sekiranya ada orang, kamu kata Imam Ghazali, masuk ke dalam masjid bukan dalam keadaan bersuci, kamu tidak suci daripada hadas kecil, ataupun kamu masuk masjid itu bukan bermaksud untuk mengerjakan solat sunat tahiyat. Technician datang masjid kita panggil contohnya, memang tujuan dia datang tu untuk repair, untuk baiki. Yang datang untuk tukar kapet contohnya, dia datang nak baiki ataupun nak buat catering makan, datang hantar makanan contohnya. Mungkin dia tidak berniat untuk solat sunat tahiyatul masjid dan sebagainya. Kalaulah kita masuk dalam keadaan tidak bersuci, ataupun kita itu tidak bermaksud berniat untuk mengerjakan salat sunat tahiyatul masjid, adab yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ialah kafatka al-baqiyatus salihatu thalathan. Cukuplah bagi kamu membaca dengan lafaz al-baqiyatus salihat. Makna perkataan al-baqiyatus salihat ini ada beberapa pandangan para ulama. Dia sebenarnya merujuk kepada apa-apa yang terkurang, apa-apa yang tercukup, apa-apa masa dan juga peluang yang ada untuk dicukupkan, maka kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita buat itu termasuk di bawah perkara-perkara yang baik ataupun perkara-perkara yang soleh. Maka kata Imam Ghazali, masuk bukan niat nak solat sunat tahiyatul masjid, sekadar niat nak temankan contohnya suami solat, yang kita ni jaga anak kecil kita, ataupun apa juga sebab yang lain, maka hendaklah dibaca al-baqiyatus salihat sebanyak 3 kali. Wa qila arba'an, ada sebahagian ulama kata berpendapat dibaca sebanyak 4 kali. Wa qila, dan dikatakan juga ada pandangan lain, thalathan lil muhdithi, bagi orang yang berhadas kecil, bila dia tidak berwudu masuk dalam masjid bukan niat nak solat, maka sekurang-kurangnya dia membaca 3 kali al-baqiyatus salihat. Wa wahidatan lil mutawaddi, bagi orang yang masuk masjid dalam keadaan dia dah berwudu, maka cukup untuk dia baca sekali sahaja perkataan doa al-baqiyatus salihat. Fa in lam takun sallaita fi baitika rak'atai fajr, dan kalaulah sekiranya apabila kamu belum lagi mengerjakan salat sunat fajar, bila kamu sampai ke rumah Allah masjid untuk salat fardu subuh, bila kamu belum lagi sempat salat sunat 2 rakaat, salat sunat fajar atau salat sunat subuh. Kalau masih ingat lagi pada minggu bulan yang lepas, kita telah nyatakan bahawa antara yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi, bahawa salat sunat fajar
solat sunat subuh itu sunat untuk dikerjakan di rumah sebelum bergerak ke masjid ataupun ke surau. Kerana itu pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas azan, Nabi berada di mihrabnya, di rumahnya, Nabi tak keluar, dan kemudian apabila qamat barulah Nabi keluar. Dan yang keduanya ialah apabila kita solat sunat fajar ataupun subuh, bagi mereka yang mungkin mempunyai kekangan, rumahnya payah jauh dan sebagainya, tidaklah pula ada kesalahan ataupun larangan untuk dia mengerjakan solat sunat fajar, solat sunat subuh 2 rakaat itu di masjid. Kalau kita dapat pergi dan bermusafir melihat negara-negara umat Islam di mana ada pandangan atau mazhab lain yang lebih dominan. Dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah juga, contohnya negara yang cenderung kepada pandangan mazhab Hanafi. Pada mazhab Hanafi ini, bila azan, dia azan ikut waktu, tetapi dia punya solat fardu subuhnya itu dalam lebih kurang setengah jam lepas azan. Baru dia akan qamat, baru solat fardu subuh. Kalau buat dekat sini, U11, U12, jangankan sebelah 12, sampai dekat section 7, 8, 9 pun mungkin akan keluar surat khabar lah. Sebab antaranya adalah mereka berpegang dengan pandangan solat sunat fajar itu boleh dibuat di rumah dan memberikan peluang kepada mereka untuk datang dan berjemaah. Lebih ramai orang dapat berjemaah khususnya pada hari cuti. Kedua, kerana faktor cuaca. Di sana ada musim panas dan juga musim sejuk. Bila musim masuk musim sejuk ataupun dekat-dekat musim luruh macam tu, waktu siang adalah lebih pendek daripada waktu malam. Pada musim panas pula, waktu siang itu lebih panjang daripada malam. Malam tu kalau musim panas, maghrib kadang-kadang pukul 9.30 baru masuk. 9.45, 9.50 baru buka puasa dan sebagainya. Jadi bila musim panas, subuh itu awal pagi, jauh daripada waktu diorang masuk bekerja. Dan kalau sekiranya pada musim sejuk, subuh itu agak lewat. Jadi bergantung kepada apa yang mudah dan juga sesuai, tidak ada sebarang masalah daripada sudut ini, mana-mana ikut kesesuaian tempat dan keperluan masyarakat. Baik, apabila kamu, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, belum sempat ataupun tak solat sunat fajar di rumah, fayujzi'uka ada'uhuma 'anit tahiyyah. Maka bila kamu sampai ke masjid, maka bolehlah kamu buat dan jadikan solat sunat fajar itu sebagai solat sunat ataupun tahiyyat, sebagai penghormatan berada dalam masjid, ianya memadai untuk dianggap sebagai solat sunat tahiyyatul masjid. Yang kita buat, kita niat itu adalah solat sunat fajar ataupun solat sunat subuh. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَانْوِلْ i'tikaf. Dan apabila kamu telah selesai daripada yang demikian itu, yakni bila dah selesai melaksanakan solat sunat tahiyyat, sama ada tahiyyatul masjid, wudu ataupun solat sunat fajar, maka hendaklah kamu berniat i'tikaf di dalam masjid. Yang ini merujuk kepada bahawa i'tikaf di dalam masjid ini boleh diniat atau dibaca bila kita masuk melangkahkan kaki ke rumah Allah, atau juga bila kita telah pun selesai. Sebab masuk saja dalam kawasan masjid, kita tak buat benda-benda yang lain. Pertama sekali kita buat adalah penghormatan kepada rumah Allah, kita solat, dan selepas itu boleh berniat untuk i'tikaf. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atayil fajri. Dan selepas selesai kamu solat sunat fajar, maka bolehlah kamu membaca doa yang pernah dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Doa ini panjang, antaranya nanti boleh rujuk pada muka surat 33, 34 dan 35. Antaranya yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca adalah Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu rahmatan min indika. Rahmat yang turun daripada sisimu. Tahdi qalbi, yang dengan engkau memberi hidayah di dalam hatiku. Wa tajma'u biha syamli, dan dengannya engkau himpunkan yang berselerak daripada segala urusanku. Wa talummu biha sya'fi, dan dengannya engkau kumpulkan yang bercabang-cabang daripada segala pemikiranku. Doa kepada Allah agar pertamanya dikurniakan rahmat, dan yang keduanya agar disusun, dikumpulkan segala urusan yang berkecamuk, yang tak teratur dalam kehidupan kita. Dan yang ketiganya, Nabi SAW mohon agar pemikirannya, ini digambarkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala selepas solat sunat fajar pada awal pagi waktu subuh, agar diluruskan dan juga diperbaiki bentuk ataupun cara fikiran, agar dikurniakan ketenangan dan sebagainya sebelum memulakan ataupun mengisi hari dengan perkara-perkara kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat sedikit di dalam nota kaki kitab ini menyatakan tentang perbezaan pandangan para ulama berkaitan tentang maksud al-baqiyatus salihat. Ikhtalafa al-ulama rahimahumullah, para ulama mempunyai pandangan yang berbeza berkenaan tentang makna al-baqiyatus salihat. Dirujuk di dalam pertamanya, sila rujuk dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam, rujuk pada ayat yang ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Surah Maryam pada ayat yang ke-76. Dan digabungkan di sini di antara pandangan-pandangan di kalangan para ulama, kalimah al-baqiyatus salihat, satu, dia adalah merupakan a'malil khairi, amalan-amalan kebaikan. Apa-apa amalan-amalan kebaikan, maka itulah yang mendatangkan pahala yang besar daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping ada juga para ulama mutaakhirin yang menyatakan bahawa maksud al-baqiyatus salihat yang kita disarankan oleh Imam Ghazali untuk sebut 3 kali bila masuk dalam masjid, kalau kita tidak melaksanakan mana-mana solat sunat sebagai penghormatan kepada masjid, dia membawa makna a'malu bis sawab ataupun al-aqwalu bis sawab, amalan-amalan ataupun perkataan-perkataan yang menunjuk ataupun membawa makna-makna yang baik ataupun makna-makna yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Al-Imam Ghazali menyatakan selepas membaca doa, dan doa itu boleh ditambah dengan pelbagai doa lain yang mengharapkan keberkatan dan kesejahteraan serta keselamatan daripada Allah. Kata beliau, فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَلَا تَشْتَغِلْ إِلَى وَقْتِ الْفَرْضِ. Dan apabila kamu selesai membaca doa, habis solat sunat fajar ataupun tahiyatul masjid,
Maka selepas itu kita membaca doa, dan selepas selesai daripada baca doa, fala tashtaghil ila waqtil fardi, janganlah kamu sibukkan diri kamu sementara menantikan waktu bagi mengerjakan salat fardu tersebut, illa bifikrin au tasbihin au qiraati Quran, melainkan kamu isikan masa sebelum menunggu iqamah. Lepas solat tu tunggu iqamah, maka diisikan dengan fikrin, yakni dengan berzikir ataupun berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, au tasbihin, ataupun dengan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, au qiraati Quran, ataupun dengan kamu membaca Al-Quran. Tasbih artinya kita memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam Quran, Allah memberikan arahan untuk bertasbih bukan sahaja kepada manusia, tetapi kepada segala yang ada di muka bumi ini. Segala yang ada di bumi dan segala yang ada di langit. Semuanya Allah gambarkan sama ada telah ataupun sedang, atau Allah arahkan untuk bertasbih. Contohnya, kalau kita lihat permulaan ayat pertama daripada surah Al-Hadid, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, yang bermaksud telah bertasbih segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di langit tu yang kita cipta, yang di bumi ni yang kita tahu dan kita tak tahu ianya wujud Allah cipta, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah sebut tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, haiwan dan sebagainya semua bertasbih kepada Allah. Walakin la ta'lamuna tasbihahum, tapi kamu, iaitu kita sebagai manusia, kita tak tahu bagaimana mereka bertasbih. Mungkin dia berbeza dengan kita caranya, bahasanya, bunyi sebutannya, tapi kesemua makhluk Allah ini bertasbih kepada Allah. Juga lihat permulaan ayat yang pertama di dalam surah Al-Hashri serta ayat yang pertama dalam surah As-Saff. Ini para ulama tafsir kumpulkan surah-surah ini dipanggil sebagai As-Suwaru Al-Musabbihat, surah-surah tasbih, surah-surah yang bertasbih, surah yang mensucikan dan juga membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana ayat pertamanya, kalimah pertama dalam surah ini bermula dengan lafaz tasbih. Dalam surah Al-Hashri dan juga As-Saff, Allah berfirman dengan lafaz yang sama, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, telah bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan juga segala yang ada di bumi. Cuba rujuk pula nanti kalau ada masa di dalam surah At-Taghabun ayat yang pertama, dan juga lihat dalam surah Al-Jumu'ah juga ayat yang pertama. Allah menyatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sedang dan akan berterusan bertasbih kepada Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Lantaran itu suatu benda yang sangat-sangat sepatutnya menjadikan kita segan sangat, malu sangat kalau sekiranya kita kurang bertasbih, sedangkan Allah menggambarkan dalam Quran makhluk Allah yang lain ini semuanya telah dan terus menerus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Arahan untuk bertasbih pula dalam bentuk fi'il amr ataupun imperatif, kata arahan ataupun suruhan. Contohnya kita lihat dalam ayat yang pertama surah Al-A'la. Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la, hendaklah kamu bertasbih dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi, Al-A'la.
Kerana itu ada sepotong hadis riwayat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, dia kata bila turun ayat ini surah Al-A'la, maka Nabi SAW berkata kepada kami, iaitu para sahabat, ij'aluha fi sujudikum, jadikan arahan Allah ini untuk bertasbih dengan sifat Allah Al-A'la yang maha tinggi ketika kamu berada di kedudukan yang paling rendah dalam solat, iaitu ketika kamu sujud. Sebab itu bacaan kita dalam sujud bukan direka, tetapi ia adalah merupakan pertamanya perintah Allah, keduanya Nabi SAW arahkan dan minitkan sahabat untuk masukkan di dalam sujud. Dan juga dalam hadis-hadis sahih Nabi, antara yang Nabi baca, yang kita baca daripada kecil inilah Subhana Rabbiyal A'la ataupun Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Begitulah juga ketika rukuk, arahan Allah itu disebutkan dalam hadis yang sama, merujuk kepada firman Allah yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim, yang bermaksud hendaklah kamu bertasbih dengan nama Tuhanmu Al-Azim, yang maha azim, artinya yang maha besar, yang maha hebat. Lalu Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan arahan Allah bertasbih dengan sifat Allah yang Al-Azim dalam ketika kamu rukuk. Sebab itu Hudzaifah radhiyallahu an meriwayatkan hadis, antara yang Nabi baca ketika rukuk adalah, Nabi baca ada banyak bacaan Nabi ketika rukuk, cara untuk tasbih, tapi antaranya adalah dengan lafaz Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah Tuhanku yang bersifat Al-Azim, sama seperti mana ayat yang dibacakan tadi. Sekadar ulangan, ayat fasabbih bismi rabbikal azim diulang sebanyak 3 kali di dalam Al-Quranul Karim. Sila rujuk 2 kali disebut di dalam surah Al-Waqi'ah. Baca ayat yang ke-74 dan ayat terakhirnya yang ke-96 dengan sebutan yang sama. Dan tempat yang ketiga sila lihat dalam surah Al-Haqqah pada ayat yang ke-52, fasabbih bismi rabbikal azim. Sila lihat dan sila rujuk. Fadil imam kita dengan Fadil Ustaz je yang Ustaz Hashim je yang rujuk. Yang lain semua okey, pakat tengok penceramah je lah. Suka tinggal lah, kau cakap je lah. Aku dengar je lah ni. Okey, betul je lah tu ya. Tapi kalau salah bagi tahu saya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, isikan dengan berfikir tentang kehebatan dan kebesaran Allah. Isikan sementara menanti iqamah itu dengan bertasbih kepada Allah. Apa sahaja. Lafaz memuji dan mensucikan Allah. Dan isikan dengan membaca Al-Quranul Karim. فَإِذَا سَمِعْتَ الْآذَانِ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ فَاقْطَعْ مَا أَنْتَ فِيهِ. Dan ketika kamu sama ada sedang berfikir, ataupun sedang bertasbih, ataupun kamu sedang baca Quran, bila kamu mendengar azan, ketika itu maka berhentilah kamu daripada melakukan apa yang sedang kamu lakukan. Washtaghil bijawabil muazzin, dan sibukkanlah diri kamu, yakni berusaha untuk menjawab juru azan itu. Apa yang dibaca dalam azan ataupun iqamah, maka sibukkan diri kita pula untuk menjawab. Contoh bila sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita pun ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, hinggalah kepada La ilaha illallah. Maka kita pun ulang yang sama dengan lafaz La ilaha illallah. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali, فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ, bila muazzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar,
faqul mithla dzalika, maka katakanlah yang serupa dengan itu. Wa kadzalika fi kulli kalimatin, dan begitulah pada setiap kalimat yang kamu dengar, illa fil hayya'alatain, melainkan pada dua disebut sebagai hayya'alatain, iaitu sebutan hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah. Pada ungkapan kedua ini, faqul fihima, hendaklah kamu berkata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan dalam solat subuh, fa idza qala, bila dibaca oleh muazzin, as-salatu khairum minan naum, solat itu lebih baik daripada tidur, faqul, maka hendaklah kamu jawab dan baca dengan bacaan sadaqata wa bararta, sekurang-kurangnya sadaqata wa bararta, yang bermakna benarlah apa yang kamu telah pun katakan, dan juga benarlah apa yang kamu saksikan. Benarlah kamu telah buat baik, dan juga benarlah juga kamu menyaksikan atas yang demikian itu. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bukalah ruang sedikit, ada beberapa minit insya-Allah sebelum Isya. Sekiranya ada apa-apa yang nak dikongsikan, tambahan ataupun pertanyaan daripada apa yang kita kongsikan pada malam ini, silalah insya-Allah. Ya tuan, ya Haji, sila. Ya. Ya. Baik. Soalannya adalah, saya ulang untuk memudahkan yang lain semua dengar, adalah katalah dia datang, dia masuk dan kemudian dia disibukkan dengan perkara lain, kok mungkin tegur sembang dengan kawan, orang tegur dia, ialah dia popular kan, masuk-masuk semua orang serbu dia ataupun dia cari orang, dia terlupa untuk solat tahiyat dan kemudian dia duduk. Dan selepas dia duduk itu, baru dia teringat untuk dia bangkit dan solat. Pertama, ianya diharuskan bila dia teringat untuk dia solat, tidak ada masalah. Sebab pertamanya adalah kerana ini adalah merupakan ibadah yang sunnah. Dia bukan ibadah yang fardu. Selagi mana masa itu dia ada dan dia berada di rumah Allah, maka dia boleh untuk laksanakan solat sunat tahiyat. Walaupun sebelum itu dia tak sengaja, dia terlupa, dia dah duduk ke, ataupun dia dah lunjur ke, dia dah buat benda-benda yang lain, maka tidak ada masalah. Namun yang utama dan yang afdal sebagai tanda penghormatan yang benar kepada rumah Allah, dia dilakukan sebagai benda yang pertama sebelum kita buat apa-apa benda lain lah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Silakan. Yang di depan tu saya tak berapa dengar tadi ni. Zikir. Baik. Yang lebih afdal adalah yang kedua, iaitu the moment kita masuk saja ke masjid, maka dilaksanakan solat sunat. Kalau sekiranya kita sampai itu sebelum waktu solat, belum azan, maka kita boleh pilihlah nak buat solat sunat tahiyatul masjid ke, wudu ke, solat sunat mutlak sekalipun boleh. Itu lebih afdal daripada kita duduk dan melaksanakan yang lain seperti dengan zikir, tasbih, membaca ayat Quran dan sebagainya. Baik. Dalam konsep ini, pertamanya jelas dinyatakan bahawa apabila masuk ke rumah Allah, maka kita pegang perkataan ini, kata kuncinya adalah penghormatan kepada masjid.
Aktiviti-aktiviti dalam masjid ni banyak. Orang buat tadarus, orang buat majlis ilmu dan sebagainya. Orang makan-makan, jamuan. Itu semua aktiviti dalam masjid. Tapi penghormatan kepada institusi bangunan masjid ini, maka afdalnya adalah melaksanakan solat sunat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Namun, bila Haji sebut yang kedua tadi itu tentang hadir dan duduk majlis ilmu, itu dia ada hadis lain yang juga hadis sahih. Kalau boleh saya kongsikan, Nabi SAW direkodkan pada suatu hari masuk ke Masjid Nabawi, dan dalam hadis yang panjang ni Nabi kata, aku nampak sebelah kanan ada satu kumpulan orang berkumpul dan membaca Al-Quran. Baca Quran, subhanallah. Dan aku nampak satu lagi kumpulan sebelah sini, kata Nabi, yang sedang duduk, ada seorang yang mengajar dan yang lain sedang belajar. Artinya ada majlis ilmu. Dalam hadis ini tidak disebutkan tentang konteks solat sunat tahiyatul masjid, kerana berkemungkinan Nabi dah solat sebelum daripada hadis ini direkodkan. Maka Nabi kata ada 2. Satu yang baca Quran, satu lagi halaqah, kumpulan yang sedang buat majlis ilmu. Maka Nabi menyatakan bahawa aku datang dan aku duduk bersama dengan majlis ilmu tadi. Sebab Nabi sebut, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang guru. Jadi, konteks pertama tadi solat sunat tahiyatul masjid. Yang kedua, ada juga orang kadang-kadang bila surau masjid buat kuliah maghrib dan sebagainya, dia datang, dia tak dengar kuliah, dia baca Quran, dia buat hal lain dan sebagainya. Maka hadis ini menunjukkan keutamaannya, afdalnya untuk kita berada dan mengikuti majlis ilmu itu. Ia lebih baik untuk kita kerana Nabi SAW sendiri memilih, bila ada lebih daripada satu pilihan, maka Nabi memilih untuk berada di dalam majlis ilmu. Bukanlah pula bermakna baca Quran itu rendah nilainya, tidak. Tetapi dalam konteks lain Nabi nak tunjukkan antara aktiviti yang paling bermanfaat yang boleh diisi di rumah Allah adalah pengisian majlis-majlis ilmu. Wallahu a'lam. Sila je. Solat sunat, ya. Nama tajuk kuliah kita malam ni adalah mana yang lebih afdal. Subhanallah. Sini tanya afdal. Bagus betul lah Ustaz Hashim. Jemaah sini semua nak yang afdal saja. Subhanallah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bila kita berada di rumah Allah untuk solat benar dalam mana-mana solat sekalipun, maka berada di saf yang pertama adalah lebih afdal. Nak lebih afdal lagi, latihlah jadi imam. Lagi afdal. Berada di saf yang pertama. Namun, untuk solat sunat fajar, seperti mana yang Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala menyatakan, beliau menyatakan bahawa solat sunat fajar itu sunat untuk dilaksanakan di rumah. Dan apabila kita memilih satu perkara yang afdal ataupun sunat, dan kemudian menyebabkan kita tak dapat ataupun kurang peluang yang sunat yang lain, maka itu menunjukkan bahawa pertamanya, bukan kita merendah-rendahkan yang mana afdal, yang mana tidak. Bukan kita juga nak menyatakan yang ini lebih sunat daripada yang ini dan sebagainya. Tetapi kita melaksanakan mengikut kemampuan dan juga keutamaan kita. Saya nyatakan ini juga tadi bahawa kalau tempat ataupun negara, negeri yang buat solat fardu itu memang dibuat lewat, antara azan dengan iqamah itu memang lambat. Di Mesir, di Jordan contohnya 30 minit, setengah jam barulah dia buat solat fardu, maka ia cantiklah dan sesuailah kalau buat solat sunat fajar dibuat di rumah. Saya juga katakan tadi, tidaklah ada kesalahan, tidak juga dikatakan tidak afdal
Kalau sekiranya dengan masa yang ada dan tempoh yang disediakan oleh surau dan juga masjid, dan tempoh antara azan dan iqamah itu tidak lama, jadi risaukan kita ini tertinggal, terlambat dan sebagainya, maka boleh sahaja untuk laksanakan di masjid. Datang di masjid, ada benda yang afdal kita dapat. Kalau kita buat solat sunat fajar di rumah, juga ada perkara sunat yang afdal kita dapat. Saya tidaklah pula cenderung untuk mentarjih atau menyatakan yang mana yang lebih baik, yang mana yang kurang, kerana dia adalah dalam dua konteks yang berbeza, penghormatan kepada masa dan cara penghormatan kepada bangunan ataupun rumah Allah yang dipanggil sebagai masjid. Dalam konteks kita di Malaysia ni, dianya nampak lebih sesuai untuk solat sunat fajar tu diadakan ataupun dilaksanakan di masjid, kerana dia lebih memudahkan urusan dan juga tauqid masa lah yang memang dah diletakkan standard lah di mana-mana. Jadi tidak ada salah kalau kita mengikut standard ataupun yang dah dibiasa di mana-mana tempat. Wallahu alam. Ya, satu lah kot last ya, sebab dah masuk isyak. Yang mana afdal juga ke? Bukan. Okay. Waktu bukan solat. Baik. Baik. Waktu selepas solat subuh. Dia beza ya. Selepas solat fardu subuh dengan waktu syuruk dan waktu duha lain. Walaupun syuruk dan duha memang selepas subuh. Tapi yang waktu yang disebutkan diharamkan untuk apa-apa solat, kecuali kalau sekiranya dia memang mendesak dan perlu, contohnya seperti solat qada, solat fardu dan sebagainya, maka selepas subuh dia tidak ada solat sunat, tidak ada ba'diyah dan sebagainya. Begitulah juga dengan selepas asar. Tetapi kalau sekiranya kita sampai ke masjid selepas orang habis jemaah yang asar itulah, contohnya dah habis, ya, kita dah habis solat fardu waktu subuh yang jemaah yang asal, yang saya fahamnya tanya orang akan anggap waktu subuh, waktu solat asar yang jemaah yang mula-mula sampai itulah first wave, gelombang yang pertama itu sampai, dan kemudian kita sampai berada di rumah Allah. Tidak ada sebarang halangan ataupun kesalahan untuk kita melaksanakan solat sunat. Kerana solat sunat tahiyatul masjid ini, dia merentasi masa. Dia boleh dilakukan pada mana-mana masa ataupun waktu. Walaupun pada waktu itu kita dah selesai mengerjakan solat fardu. Mungkin di tempat lain ke, dan kita datang menghormati masjid. Datanglah pada waktu mana-mana pun, maka tiada halangan untuk kita laksanakan solat sunat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Boleh ya, insya-Allah. Insya-Allah kita sambung lagi pada muka surat yang ke-37 nanti dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang silap yang lemah pastinya daripada saya sendiri. Ampun maaf dipinta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.